Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so bersama Hana tengah hari ni. So hari ni Hana live lewat sikit lah sebab bagi tadi ada urusan. Selalunya Hana live pada pukul 10 pagi. Tapi hari ni lewat sikit. Biasalah hari Ahad kan, banyak sangat urusan kadang-kadang. Waalaikumsalam Pak Aidi Nazara. Assalamualaikum Pak Afif Abdul Razak. Caravan Style, My Delicious Official, Cik Happy, Gini Ila. Assalamualaikum semua. Alright. So pada yang tak kenal Hana lagi, Hana adalah admin. Okay, admin sales kan, yang tanya selalu order kan, yang tanya status Al-Quran, yang tanya sale apa, promo apa ada hari ni. Okay, so yang tu Hana dan Aisyah. Okay, tapi Hana live juga kan pada pukul 10 untuk share. Untuk share apa-apa segala ilmu kan yang kita boleh sama-sama share, kita sama-sama boleh amalkan insya-Allah. So sebelah Hana mulakan, insya-Allah Hana nak ajak ramai-ramai kan, mana yang mungkin ada new followers Arayan kan, follower Arayan Hijrah, untuk pergi ke kita punya IG lagi satu kan, which is Arayan Hijrah Global Sdn Bhd. Okay, and then boleh follow kita punya Telegram channel Arayan Hijrah Global Sdn Bhd juga, dan subscribe. Boleh subscribe kita punya YouTube channel Arayan Hijrah dan juga Nur Hafizah Sa'ad. Waalaikumsalam Cik Puan Beda. Al-Kafi, macam baca Al-Kaki, apa tu? Al-Kafi dah sampai, Alhamdulillah. Boleh WhatsApp siapa-siapa, boleh WhatsApp Hana ataupun Aisyah, dekat mana puan beli-belian, dan bagi feedback. Okay, InsyaAllah kami appreciate sangat. Maaf kalau ada yang order yang terlalu lewat, sebab pada bulan 2 kita punya total Al-Quran untuk disiapkan terlalu banyak. Sebab tu kita agak delay lah untuk bulan 3, 4, 5 dan 6 ni. So insyaAllah pada masa yang terdekat kita akan keluarkan sedikit-sedikit, walaupun semua bekerja work from home sekarang kan, tapi insyaAllah kita masih beroperasi secara online. So insyaAllah yang nak mulakan perkara yang Hana nak share pada hari ini, masih dalam topik adab pelajar. Adab pelajar yang kita boleh lakukan, sebab nak kata macam mana, nak kata mungkin kita di zaman ini kan, mungkin di zaman ini kita banyak dah lupakan adab-adab kan, kita banyak lupakan adab, kita ambil ringan terhadap adab kan. Tetapi adab ni kan, macam Hana selalu bagi tahu, al-adabu qabla al-ilm kan, adab dahulu kemudian baru ilmu kan. Tanpa adab kita punya ilmu macam sia-sia, kita tak dapat manfaatkan dengan baik dan sebagainya. So insyaAllah akan share kita punya point seterusnya, adab pelajar. So siapa yang dah follow live Hana sebelum ni kan, Hana banyak share mengenai adab juga. So yang pertama hari tu Hana share, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca doa dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. So insyaAllah siapa yang dengar live Hana ni, insyaAllah kita boleh sama-sama amalkan, sebab kita semua adalah seorang pelajar, betul tak? Maksudnya kita tak kisah ilmu apa sekali yang kita belajar kan, selagi kita hidup kita raih ilmu kan, kita dapatkan ilmu, tak kisahlah ilmu memasak ke, menjahit ke, kita belajar ilmu agama kan, itu pun adalah ilmu juga. So setiap apa ilmu yang kita lakukan, kita cuba untuk kita cuba untuk amalkan kan, kita cuba amalkan adab-adab supaya
apa yang kita belajar tu diberkati. Okay, so insyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi poin yang keempat, okay, so Ana just baca balik. Okay, yang poin yang pertama hari tu, adab pelajar. Okay, adab pelajar terhadap ilmu tersebut. Okay, yang pertama hari tu adalah seorang pelajar perlu memastikan hati dan mengosongkan jiwa dari sifat-sifat yang buruk dan perangai yang cela. Right, so yang kedua adalah kita berniat menuntut ilmu kerana Allah semata-mata. Okay, yang ketiga adalah mana ketiga? Mengurangkan hubungan dengan masalah-masalah keduniaan. So bila kita kurangkan hubungan kita dengan masalah-masalah keduniaan, kita punya fokus tu hanya pada ilmu yang kita hendak belajar. Betul tak? Kan, itu macam apa orang kata, logik. Kita tak boleh nak fokus banyak benda dalam satu masa. So bila kita sedang belajar, kita fokuskan apa yang kita belajar dan kita akan lebih ilmu tu senang nak meresap dalam diri kita. Okay, alright, so kita pergi pada poin yang keempat. Poin yang keempat, mengamalkan, adab pelajar mengamalkan sikap rendah diri, tawaduk dan menerima ilmu yang diajari oleh gurunya serta berkhidmat kepada gurunya. Okay, so mungkin kat sini ada adik-adik Hana kan yang masih belajar, yang masih belum SPM kan, yang dah habis SPM tu alhamdulillah, tahniah kan Hana ucapkan. Alright, okay, so poin yang keempat adalah mengamalkan sikap rendah diri, tawaduk dan menerima ilmu yang diajari oleh gurunya serta berkhidmat kepada gurunya. Okay, so sebagai seorang pelajar, apa sikap yang perlu kita ada adalah rendah diri, tawaduk, dan kita terima kita terima ilmu yang diajari oleh guru-guru kita. Dan satu lagi yang kita tak boleh lupakan adalah untuk kita berkhidmat kepada guru kita. Okay, hendaklah seseorang penuntut ilmu. Khidmat tu apa maksudnya? Maksudnya kita bantu guru kita kan. Kita nampak guru kita pegang buku berat-berat, kita tolong lari dekat guru kita kan, kita tolong angkatkan. Okay, alright, hendaklah seseorang penuntut ilmu sentiasa bersifat tawaduk. Okay, kita kena humble, right, dan berwaspada dari sifat tamak dan takabur. Okay, so sebagai seorang penuntut ilmu, kita jangan jangan ada sifat tamak tu kan. Kita nak kita tamak ilmu kan, kita nak ilmu tapi kita tak amalkan. Okay, dan takabur, sombong kan. Janganlah berkata-kata di dalam hati tentang ilmu atau kitab yang diajari oleh guru, sama ada besar ataupun kecil. Okay, so whatever kita belajar kan, kadang-kadang kita tengok, alah kacang je subjek ni kan, buku dia nipis je kan, mudah untuk kita belajar, kita rasa senang. Tapi jangan ada orang kata, hati tu jangan terdetik, alah senang je, kacang je kan. Sebab kita macam seolah-olah tak menghormati apa yang telah diajar oleh guru kita. Kita tak kisah mungkin subjek yang kita belajar adalah Maths kan, mungkin kita suka Maths, kita rasa Maths tu senang saja kan, ataupun kita suka Sains, kita rasa Sains tu senang saja kan. Tapi walaupun ianya mudah, walaupun ianya tak susah kan bagi kita, tapi bagi orang lain mungkin lain. So kita jangan rendah-rendahkan ilmu dengan detik dalam hati perkara-perkara tersebut. Okay, hendaklah melazimi amalan, okay, suka berkhidmat kepada gurunya. Okay, maksudnya salah satu adab pelajar adalah untuk kita suka tolong guru-guru kita. Okay, maksudnya jika guru kita memerlukan bantuan kan, kita pergi kepada guru kita, kita tolong bantu guru kita kan. Supaya apa? Supaya kita nak keberkatan daripada guru kita kan. Ataupun kita nampak ustaz-ustazah kita perlukan bantuan, kita pergi bantu kan. Ataupun kita sendiri, kita sebagai pelajar, kita offer kan, kita punya diri untuk bantu cikgu-cikgu kita kan, ustaz-ustazah kita. Okay, Assalamualaikum yang baru masuk.
Alright. Okay, so Imam Syafi'i, Imam Syafi'i adalah imam kita. Imam kita maksudnya kita pernah dengar Imam Malik, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Kita ada 4 imam. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali dan Imam Maliki. Tapi di Malaysia kita gunakan mazhab Imam Syafi'i rahmatullah alaih. So Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengingatkannya dengan katanya. Assalamualaikum Puan Masita. Pada yang baru masuk, anda tengah sedang share adab pelajar yang keempat. Yang kita dah go on, kita dah anda dah share kan. Yang pertama sehingga ketiga, hari ni adalah yang keempat. Keempat tadi apa? Mengamalkan sikap rendah diri, tawaduk dan terima ilmu yang diajari oleh guru kita. Dan kita khidmat, kita bantu guru kita jika guru kita perlukan bantuan. So Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengingatkannya dengan katanya. So apa yang Imam Syafi'i kata? La yatlubu ahadun hadzal ilmu bil mulki wa izzan nafsi fayuflih, walakin man talabahu bi dhullin nafsi wa dhiqil aishi wa khidmatil ulama'i aflaha. Yang bermaksud, so apa yang Imam Syafi'i katakan? Tidaklah seseorang yang menuntut ilmu dengan kekuasaan dan tinggi diri akan berjaya. Dalam kata lain, orang yang menuntut ilmu kan dengan kekuasaan dan tinggi diri, maksudnya dia berlagak, dia sombong dengan ilmu yang dia ada, dia tidak akan berjaya. Tetapi sesiapa yang mempelajari ilmu dengan kerendahan hati, maksudnya dia humble, kesempitan hidup dan berkhidmat kepada ulama lah yang akan berjaya. Dan dalam kata yang lain, sesiapa yang belajar ilmu dengan rendah hati kan, kesempitan hidup tu maksudnya dia zuhud kan, dia tak beria, maksudnya dia tak setiap kali nak belajar je kan, maksudnya setiap kali start start tahun baru kan, nak beli beg baru, nak beli baju baru, nak beli pensel baru kan. So kita kena belajar zuhud. Maksudnya tak zuhud yang nak kata, bukan zuhud yang bukan zuhud yang tidur atas pelepah pisang, ataupun zuhud yang tak pakai dakwat je untuk menulis, bukan. Maksudnya kita pakai apa yang ada. Dan berkhidmat kepada ulama. Maksudnya kita berkhidmat kepada guru-guru kita lah yang akan berjaya. So ingat apa yang Imam Syafi'i katakan, orang yang tuntut ilmu sebab nak dengan kekuasaan, dengan tinggi diri, dengan sombong, takabur, tidak akan berjaya. Tapi siapa yang belajar ilmu kan, sebab dengan kerendahan hati, sebab dia and then dia khidmat kepada guru-guru dia lah yang akan berjaya. So kita ingat tu kan, bila kita rasa macam susahnya subjek ni kan, it's okay, tak apa, kita belajar, kita tahu apa niat kita tahu untuk rendah diri, dan insya-Allah ilmu tu diberkati kan. Jadi benda yang susah pun akan jadi mudah insya-Allah. Alright, kita tengok lagi. Disebut di dalam athar daripada Ibni Abbas, dalam sebuah kitab, Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Zalaltu taliban fa'azaztu matluban." Aku menjadi hina ketika menjadi penuntut ilmu, dan menjadi mulia ketika menjadi pengajar ilmu. So Ibn Abbas berkata apa? Aku menjadi hina ketika menjadi penuntut ilmu. Hina tu bukanlah dia hinakan diri dia sendiri, tapi sebagai penuntut ilmu kita kena rendahkan diri kita kan. Dan menjadi mulia ketika menjadi pengajar ilmu. Beliau seiring, so siapa? Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau sering pergi ke rumah Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. So ini adalah kisah sahabat, kisah sahabat ataupun kisah-kisah ulama, kisah tabi'in kan. Maksudnya kita punya ulama pada zaman-zaman dahulu kita ambil sebagai iktibar kan. Setiap kali kita nak kekuatan, kita baca kisah-kisah sahabat, sebab mereka tu adalah contoh yang terbaik buat kita. So Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia selalu pergi ke rumah Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu.
Kadang-kala beliau dapati pintu rumahnya terbuka, maka beliau dipersilakan masuk dengan segera. Okay. So Ibnu Abbas ni dia selalu pergi ke rumah rumah Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu. So setiap kali kadang-kadang bila dia pergi rumah Ubay bin Ka'ab, pintu rumahnya dah memang terbuka. Jadi bermaksud Ibnu Abbas boleh masuk ke rumah tersebut. Kadang-kala pintu rumahnya tertutup, tapi kadang-kadang pintu rumah Ubay bin Ka'ab tertutup, tetapi beliau merasa segan untuk mengetuknya. So Ibnu Abbas segan nak ketuk pintu Ubay bin Ka'ab ni, maka beliau menunggu. So Ibnu Abbas tunggu di depan pintu rumah Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu sehingga ke petang. Kadang-kala angin menerbangkan debu ke arahnya hingga beliau tidak dapat dikenali disebabkan banyaknya debu yang melekat pada tubuh dan pakaiannya. Subhanallah. Okay. Apabila Ubay radhiyallahu anhu keluar dan melihatnya dalam keadaan sedemikian, Ubay radhiyallahu anhu berasa serba salah lalu bertanya, "Mengapa kamu tidak meminta izin untuk masuk?" Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberi alasan berasa segan dengannya. Okay. So nak tunjukkan adab seorang guru dan seorang pelajar ni macam mana. Okay. So Ibnu Abbas adalah Ibnu Abbas adalah murid kepada Ubay bin Ka'ab kan. So dekat sini cerita ni mengisahkan yang Ibnu Abbas sering pergi ke rumah Ubay bin Ka'ab. Okay. Kemudian dia berkata kadang-kadang pintu rumah Ubay bin Ka'ab ni terbuka, so dia just masuk. Okay. Bermaksud yang dia dipersilakan masuk lah kan. Tetapi kadang-kala pintu rumah Ubay bin Ka'ab ni tertutup, jadi dia pun segan nak ketuk pintu kan, takut mengganggu Ubay bin Ka'ab kan. Sampai bila-bila sampai ke petang kan, apabila debu-debu tu terbang kan kepada Ibnu Abbas ni, sampailah orang tak perasan dia sebab terlalu tebal kan debu yang berada di pakaian Ibnu Abbas ni kan. Sampailah Ubay bin Ka'ab keluar untuk lihat dia kan. Sebab Ubay bin Ka'ab tanya kenapa tak minta izin masuk kan. Jadi Ibnu Abbas berkata dia segan untuk ketuk pintu, untuk ganggu dia punya cikgu kan. Alright. Terdapat beberapa kisah yang diriwayatkan menceritakan tentang khidmat Sayyidina Abdullah ibn Abbas kepada guru-gurunya sekalipun beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, so Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah seorang anak murid yang banyak berkhidmat untuk guru-guru dia kan, walaupun dia adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So tak kisah, tak kira siapa pun darjat dia kan, dia sepupu Rasulullah ataupun bukan sepupu Rasulullah, tetapi dia tetap berkhidmat untuk guru-guru dia kan. Sebab dia tahu yang untuk kita berkhidmat untuk guru-guru kita, untuk kita bantu ustaz-ustazah kita adalah adab yang sangat penting. Okay, so antara guru-guru yang Ibnu Abbas sentiasa berkhidmat adalah Sayyidina Zaid ibnu Thabit. Okay, Assalamualaikum semua, boleh dengar Hana tak? Macam stuck sekejap tadi. Okay, boleh dengar Okay, so Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu sentiasa berkhidmat kepada guru-gurunya. Okay, antaranya adalah Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Okay, kalau kita ada masa insya-Allah kita terima kasih Puan Masita, Puan Yusroliza. Okay, so kalau kita ada masa, kita setiap nama sahabat kan yang kita dengar, kita rasa macam pernah dengar tapi tak tahu apa kisah dia. Kita cuba cari biografi dia kan. Sebab kadang-kadang bagi Hana lah, kita tengok biografi sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat Nabi SAW, okay, kita rasa macam jealousnya kan untuk jadi macam mereka kan. Semangat yang mereka ada, okay, semangat mereka lakukan sunnah, semangat mereka untuk jadi baik kan, sungguh kuat. Allah Akbar. Okay, so so antara guru Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah Sayyidina Zaid ibnu Thabit
maka beliau akan mendekatkan kenderaan gurunya itu setiap kali gurunya hendak keluar dan memimpin kenderaan tersebut ke tempat yang hendak ditujuinya. Okay, so kenderaan pada waktu itu adalah binatang-binatang lah. Ada yang naik unta dan sebagainya kan. So okay, so Ibnu Abbas setiap kali Saidina Zaid ibn Thabit kan gurunya nak keluar ataupun nak naikkan kenderaan, dia sentiasa dekatkan kenderaan tu kepada Zaid ibn Thabit. Okay, Zaid ibn Thabit berkata kepadanya, lepaskanlah wahai anak bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, so Zaid ibn Thabit kata kepada Ibnu Abbas kan, lepaskanlah wahai bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, kemudian Sayyidina Abdullah ibn Abbas menjawab, beginilah kami disuruh lakukan terhadap orang-orang besar kami, guru-guru dan ulama kami. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita semua ni kan, bahawa kita perlu berkhidmat untuk guru-guru kita kan. Maksudnya orang yang besar kami, guru-guru dan ulama kami. Maka Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, so apa yang guru Ibnu Abbas ni lakukan, yang Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu ni mengucut tangan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu dan berkata, beginilah kami disuruh lakukan terhadap ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kerabat penghulu kami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, so faham tak apa yang Ana cuba sampaikan? Okay, so Zaid ibn Thabit adalah guru kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Okay, so Ibnu Abbas ni sentiasa berkhidmat untuk guru dia Zaid ibn Thabit. Kemudian Zaid ibn Thabit cuba untuk berkata kepada Ibn Abbas, tak perlu lakukan begini, alright. And then Ibn Abbas kata apa, beginilah kami diajarkan oleh guru-guru kami, oleh Rasulullah SAW untuk sentiasa berkhidmat untuk orang-orang besar kan, berkhidmat untuk guru-guru dan ulama kami kan. Jadi Zaid ibn Thabit, guru kepada Ibn Abbas sendiri, cium tangan Abdullah ibn Abbas kan dan berkata, beginilah kami disuruh lakukan terhadap ahli bait kan. Sebab apa? Ibn Abbas kan, ingat Ana cakap tadi, dia adalah sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, so sesiapa kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, mungkin dia ada relate dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh apa? Cium tangan mereka. Okay, nak tunjukkan betapa mereka ni saling hormat menghormati. Okay, alright. Daripada Sufyan ibn Uyainah. Okay, daripada Sufyan ibn Uyainah, okay, rahimallahu ta'ala. Okay, so Sufyan ibn Uyainah adalah seorang ulama. Okay, berkata, aku telah membaca Al-Quran ketika berusia 4 tahun dan menulis hadis ketika berusia 7 tahun. Allahu Akbar. Tengok, ulama dahulu membaca Al-Quran ketika berusia 4 tahun. Okay, kita boleh nampak lagi lah kan. Mungkin ada anak-anak yang 4 tahun dah mula baca Al-Quran dan menulis hadis ketika berusia 7 tahun. Kita tengok anak-anak sekarang 7 tahun buat apa. Okay, memang kita tak boleh samakan, tetapi kita nak tengok, memanglah sekarang 7 tahun tak adalah nak tulis hadis ke apa kan, tapi nak tunjukkan 7 tahun mereka dah berdakwah, dah apa orang kata, mereka dah tahu perjuangan agama kan. Sebab itu yang dititik beratkan oleh mereka semasa mereka kecil. Tapi kita, apa yang kita titik beratkan kepada anak-anak kita, apa yang kita titik beratkan kepada adik-adik kita kan, tu yang kita perlu titik beratkan. Okay, jangan kata Kak Hana, zaman dulu boleh lah buat macam ni sebab mereka banyak ulama di sekeliling. Kita pun kira bersyukurlah dekat Malaysia ni dikelilingi oleh para ulama, betul tak kan? Banyak sangat para ulama yang kita tak kenal pun kan, yang kita tak ambil berat. Okay, so satu iktibar yang kita boleh ambil kat sini, mereka 7 tahun mereka dah kenal Islam kan. Anak kita sekarang 7 tahun kan, tak kenal lagi kan siapa pejuang agama, siapa sahabat kan, siapa sahabiah
kita tak kenalkan mereka lagi, tapi mereka 7 tahun dah boleh tulis hadis kan. So insya-Allah kita niatkan kan, kalau tak terlalu push mereka pun, cubalah untuk bagi tahu mereka, ceritakan kepada mereka siapa idola mereka sebenarnya. Okay, so ketika sampai so Sufyan ibn Uyainah ni, ketika usianya sampai 15 tahun, so 4 tahun dia belajar Al-Quran, dia dah baca Al-Quran, 7 tahun dia dah tulis hadis kan. Ketika usiaku sampai 15 tahun, ayahku berkata kepadaku, so ayah Sufyan ibn Uyainah ni berkata kepada dia semasa dia 15 tahun, wahai anakku, syariat kanak-kanak telah terputus daripadamu. 15 tahun. Syariat kanak-kanak telah terputus daripadamu, maka bergelumanglah dengan kebaikan, nescaya kamu akan menjadi sebahagian dari ahlinya. Ketahuilah bahawa seseorang tidak akan bahagia bersama ulama kecuali orang yang mentaati mereka. So dekat sini bapa kepada Sufyan bin Uyainah berkata, wahai anakku, masa kau 15 tahun ni syariat kanak-kanak dah terputus. So jangan main, jangan buat apa-apa yang mencorakkan keanak-anakan kan. Jadi apa yang ayah kepada Sufyan bin Uyainah kata, bergelumanglah, maksudnya sertailah kebaikan kan, nescaya kamu akan menjadi sebahagian dari ahlinya. Ketahuilah bahawa engkau tak akan bahagia bersama ulama kecuali orang yang mentaati mereka. Jadi kita mentaati kita mentaati kita punya para guru. Justru taatilah mereka, kamu pasti akan bahagia. So kita taati para guru kita, ustazah kita, ustaz kita. Berkhidmatlah kepada mereka, kamu pasti akan dapat mengutip dari ilmu mereka. So poin yang dia nak bagi tahu kat sini adalah untuk kita berkhidmat kepada para guru kita. Walaupun kita jauh kan daripada guru-guru kita, cuba untuk kontak kan guru-guru kita ataupun para asatidzah, ustaz-ustazah kita kan. Cuba untuk tanya mereka apa yang mereka perlukan. Mungkin mereka perlukan macam Hana kan, lately banyak yang ustazah minta bantuan untuk type kan, untuk type ceramah lah dan sebagainya kan, untuk dijadikan buku. Kita tahu, right? So selepas itu aku cenderung melakukan wasiat ayahku dan tidak pernah berpaling darinya. So Sufyan ibn Uyainah pun mendengarlah kata-kata ayahnya. Alright. Di antara ucapan Sayyidina Imam Ja'far al-Sadiq radhiyallahu anhu, ialah ini adalah sahabat Sayyidina Imam Ja'far al-Sadiq radhiyallahu anhu, ialah arba'un la yanbaghi lisyarifi ayya'nafa minha qiyamuhu min majlisihi li abihi wa khidmatuhu li dhaifihi wa qiyamuhu ala dabatihi wa khidmatuhu liman yata'allamu minhu. 4 perkara yang tidak sepatutnya dipandang remeh. So ada 4 perkara yang tak sepatutnya dipandang remeh atau rendah oleh orang yang mulia. So apakah 4 perkara tersebut? Yang pertama adalah seseorang berdiri dari majlisnya untuk menyambut ayahnya. So ini 4 perkara yang Sayyidina Imam Ja'far al-Sadiq berkata. 4 perkara yang tak sepatutnya dipandang remeh kan. Maksudnya kita tak boleh pandang remeh dekat 4 perkara yang Hana akan sebut ni. Yang pertama, seseorang berdiri dari majlisnya untuk menyambut ayahnya. Layanan terhadap tetamunya. Ketiga, pengurusannya terhadap binatang tunggangannya. Yang keempat, khidmatnya kepada orang yang belajar dengannya. So 4 perkara yang kita tak boleh pandang remeh. Untuk kita, seseorang berdiri dari majlisnya untuk menyambut ayahnya, maksudnya kita menghormati ataupun menyantuni kan, hormat kan kepada ibu ayah kita. Kedua, layanannya terhadap tetamunya. Kita tak boleh pandang remeh terhadap tetamu. Ketiga, siapa tetamu kan membawa rezeki, right? Yang ketiga adalah pengurusannya terhadap binatang tunggangannya kan. Jangan dera kan, macam contohlah kita kita semua nak cater kan sekarang. Yang keempat adalah khidmatnya kepada orang yang belajar dengannya.
Okay, sekarang kita tengok Mujahid pula. Okay, Mujahid ni adalah seorang ulama juga. Rahimahullah ta'ala berkata, La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbirun. Okay, tidak akan dapat mempelajari ilmu orang yang pemalu dan orang yang takabur. So orang yang malu kan, orang yang takabur, yang sombong, tidak akan dapat mempelajari ilmu. Okay, so tak guna kalau kita malu untuk bertanya di dalam mana-mana kelas. Okay, dulu dulu ustaz atau ustazana selalu cakap kan, kalau contohlah kita nak tanya something yang private kan, tapi kita perlu tahu perkara tersebut, contoh tentang haid kan, tapi kita tak tanya kan, jadi kita akan jadi macam apa orang kata, bodoh sombong ke kan, maksudnya kita sombong tak nak tanya, ataupun kita malu tak nak tanya kan, tu pun akan jadi masalah juga kan. Tapi jika benda tersebut adalah perkara yang kita perlu tahu kan, tak kisahlah ia adalah perkara perempuan ataupun tidak kan, kita perlu tahu perkara tersebut, kita perlu tanya. Okay, jangan malu. Kalau malu nak tanya ustaz, tanya ustazah. Malu nak tanya ustazah, tanya ustaz. Macam tu, okay. Alright. Ini kerana orang yang pemalu, orang yang pemalu, sifat pemalunya akan menghalangnya dari dapat memahami agama dan bertanya tentang apa yang tidak diketahuinya. Okay, so orang yang malu kan akan halangkan dia daripada untuk faham agama kan, untuk tanya apa yang dia tak tahu. Okay, manakala orang yang takabur, okay, orang yang sombong, sifat sombongnya akan menghalangnya dari dapat mengambil manfaat dan belajar kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Okay, seorang malu tadi dia akan tak akan faham agama. Yang kedua tadi, orang yang sifat dia sombong akan menghalangkan dia daripada ambil manfaat daripada perkara tersebut, okay, ataupun pelajaran atau ilmu tersebut. Right? Tidaklah sempurna ilmu seseorang sehinggalah dia belajar dengan orang yang berada di atasnya, yang sama dengannya dan yang berada di bawahnya. Okay, jadi sesuatu ilmu tu tidak akan sempurna jika dia tidak belajar dengan orang yang atasnya, ataupun orang yang sama level dengan dia, ataupun orang yang ada berada di bawahnya. Okay, so Waqi' rahimahullah ta'ala berkata, ini pun adalah salah seorang ulama. Okay, Waqi' rahimahullah ta'ala berkata, La yakunu rajul aliman hatta yuhadditha amman huwa fawqah wa amman huwa mithlah wa amman huwa dunah. Okay, tidaklah seseorang itu alim. Okay, maksudnya tidaklah seseorang itu tahu sesuatu sehinggalah dia meriwayatkan daripada orang yang lebih atas daripadanya. Okay, orang yang sama tahap dengannya dan orang yang lebih bawah daripadanya. Okay, Waalaikumsalam Puan Mazlina kan. Alright. Okay, diriwayatkan daripada Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau berkata, okay, so apa yang Imam Bukhari berkata, La yakunul muhaddithu kamilan hatta yaktuba amman huwa fawqah wa amman huwa mithlah wa amman huwa dunah. Okay, tidaklah menjadi seorang muhaddith yang sempurna. Muhaddith tu maksudnya orang yang menulis hadis kan. Tidaklah menjadi seorang muhaddith yang sempurna sehinggalah dia menulis daripada orang yang di atasnya, orang yang satu tahap dengannya dan orang yang lebih bawah dengannya. Okay, so tak kisahlah dekat mana pun level orang tersebut kan, tak kisahlah level mana pun orang tersebut, dia pandai daripada kita ataupun dia sama level dengan kita ataupun dia bawah kita kan, dia punya ilmu tu lebih kurang daripada kita, tetap kita perlu belajar dari mereka. Okay, so kita jangan tengok status. Alright. Oleh yang demikian, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala kan, siapa yang tak kenal Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan daripada teman-teman dan murid-muridnya. Okay, so dekat sini Imam Al-Bukhari berkata kepada sahabat-sahabatnya dan juga murid-muridnya. Ada pernah syadah doa istiqamah, Allahumma rzuqnal istiqamah. Ya Allahumma rzuqnal istiqamah, ya Allah berikanlah aku rezeki untuk sentiasa istiqamah. Okey, wafi.
Okay. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, hendaklah seorang murid itu menyerahkan. Kejap ke? Okay, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, hendaklah seorang murid itu menyerahkan segala urusan dirinya kepada gurunya. Okay, so Imam Al-Ghazali berkata, hendaklah seseorang murid itu serahkan segala urusan dirinya kepada gurunya dan mendengar nasihatnya laksana orang sakit yang jahil mendengar dan menurut nasihat doktor yang mahir dan mengasihaninya. Okay, so sebagai seorang murid, macam mana kita nak serahkan urusan kita ataupun kita punya apa yang, okay, basically macam mana kita nak serahkan diri kita. Kita perlu serahkan segala urusan kita kepada guru kita. Kan, macam mana orang yang sakit, dia dengar je apa yang nasihat doktor yang menasihatkan dia kan. Yang doktor yang macam orang sakit, dia serahkan segala apa ubat yang doktor nak bagi ataupun nasihat yang doktor nak bagi kan. So macam itulah kita sebagai seorang murid. Okay? Begitu juga hendaklah seorang murid itu bersifat tawaduk kan, bersifat humble kepada gurunya dan berusaha mendapatkan pahala dan kemuliaan dengan berkhidmat kepada gurunya itu. Okay, so satu point kan yang Hana mention tadi, salah satu adab adalah untuk kita bertawaduk kan, bersifat tawaduk terhadap ilmu kan, terhadap guru kita dan juga untuk kita berkhidmat kepada guru kita. Okay, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okay, laisa min akhlaqil mu'min tamalluq illa fi talabil ilm. Bukanlah dari akhlak orang mukmin merendahkan diri untuk mendapatkan sesuatu hajat melainkan dalam menuntut ilmu. Okay, bukanlah dari akhlak orang mukmin, maksudnya orang mukmin ni dia tak akan merendahkan diri dia untuk mendapatkan satu hajat melainkan dalam menuntut ilmu. Okay, so dalam menuntut ilmu kita perlu merendahkan diri kita. Alright, so apa lagi yang author ni berkata, tidak sepatutnya seorang penuntut ilmu itu bersikap takabur kan, maksudnya sombong atau angkuh terhadap gurunya kan. Mungkinlah anak murid ni terlalu pandai kan sampai dia sikap sombong dengan gurunya. Ma. Okay, so tidak sepatutnya seorang penuntut ilmu itu bersikap takabur atau angkuh terhadap gurunya. Okay, di antara sikap takabur terhadap guru ialah tidak mahu mengambil faedah atau belajar kecuali kepada guru terkenal dan masyhur. Okay, so salah satu sikap belajar yang kita boleh lakukan adalah bila dia takabur, maksudnya dia nak belajar dengan guru yang terkenal kan. Contohnya guru tersebut terkenal dan masyhur. Okay, ini adalah suatu kebodohan. Okay, so kita jauhkan daripada sifat ni insyaAllah. Okay, justru dikatakan al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Okay, so ni adalah satu orang kata syair dalam bahasa Arab. Okay, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Okay, ilmu itu memerangi pemuda yang bersikap takabur. Okay, ilmu itu memerangi pemuda yang bersikap takabur. Umpama banjir memusuhi tempat yang tinggi. Okay, ilmu itu memerangi pemuda yang bersikap takabur. Umpama banjir memusuhi tempat yang tinggi. Okay, so dekat sini apa maksud dia? Ilmu itu memerangi, maksudnya ilmu itu memusuhi pemuda yang bersikap takabur. Ilmu dengan sifat takabur tak boleh disatukan kan. Macam mana umpama banjir kan, macam banjir memusuhi tempat yang tinggi. Okay,
Alright, so last one Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata. Okay, so apa lagi yang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata? La yudrakul ilmu illa bisabri ala dhul. Okay, la yudrakul ilmu illa bisabri ala dhul. Okay, tidak akan tercapai ilmu melainkan dengan bersabar di atas kehinaan. Okay. Okay, so Imam Syafi'i berkata la yudrakul ilmu illa bisabri ala dhul. Okay, tidak akan tercapai ilmu melainkan dengan bersabar di atas kehinaan, kan. So ramai sangat yang belajar, kan. Kadang-kadang contohlah kita belajar ilmu agama, ramai yang menghina, kan. Ramai juga yang contoh belajar mungkin university vocational, kan, subjek vocational. Maksudnya subjek vocational ni ramai yang kata tak boleh pergi jauh, kan. Maksudnya contoh subjek vocational, contoh macam baking ke, ataupun dia masuk kelas menjahit ke, orang kata tak boleh pergi jauh, kan. So kita tak boleh, walaupun orang hina kita, kan, cakap pergi sini tak budak-budak yang tak pandai saja, kan, masuk, tapi it's okay. Okay, tidak tercapai ilmu, kan, tanpa kehinaan. Okay, maksudnya dengan kehinaan itulah kita akan jadi lebih kuat, kita akan jadi lebih tahu ilmu, kita akan dapat tahu orang kata kemanisan ilmu tersebut, kita akan hargai ilmu tersebut, kan. Sebab okay, itu saja insyaAllah. Okay, so insyaAllah pada hari esok kita akan sambung adab pelajar yang kelima, iaitu mencari manfaat di mana pun berada. Okay, so insyaAllah kita akan sambung lagi pada hari esok. Okay, so insyaAllah apa yang Ana share ni, Ana harap memberi manfaat kepada semua. Okay, yang baik alhamdulillah daripada Allah SWT, dan yang buruk daripada Ana sendiri. Kita bukan cikgu, Ana share saja, kan. Ana orang biasa saja. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi esok. Kita akhiri insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua.